Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Maksudnya, maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya, dan tidak ada makanan baginya malaikat dari air danur yang tidak memakannya malaikat orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Maka aku bersumpah demi segala yang nyata yang kamu melihatnya dan segala yang gaib yang kamu tidak dapat melihatnya, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang bomoh sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Bahagian yang pertama di dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini menyatakan tentang apa yang ditimpa oleh ahli neraka, mereka yang kafir, yang mengerjakan maksiat, yang tidak bertaubat, maksiat yang besar, sehingga amal baiknya tidak boleh menampung amal yang jahat, maka mereka dihukum masuk ke dalam neraka. Tahulah bahawa ahli-ahli neraka itu sangat terseksa dan diseksa dengan sebab perbuatan dan amalan mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman ini dengan seadil-adilnya. Ditugaskan malaikat untuk menulis amal manusia. Apa saja manusia buat, perkara dunia, perkara akhirat, semua malaikat tulis belaka. Dan Tuhan jadikan anggota dia sendiri, kulit dia sendiri jadi saksi bila dibicarakan di hari kiamat kelak. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya, Allah Ta'ala tidaklah menghukum dengan maha mengetahuinya sahaja. Dibawa tulisan-tulisan malaikat, dibawa saksi-saksi, saksi daripada makhluk dan saksi daripada dirinya sendiri. Kalau orang ni layak mendapat syafaat, Allah Ta'ala izin mendapat syafaat Nabi, mendapat syafaat malaikat, mendapat syafaat ulama, mendapat syafaat syuhada dan lain-lain yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tak izin mendapat syafaat, tak layak mendapat rahmat, dimasukkan ke dalam neraka. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada baginya pada hari ini, pada hari mereka di hari kiamat kelak menerima hukuman, tidak ada hamim, tidak ada kawan, sama ada kawan di kalangan keluarga
kawan yang paling akrab, yang paling baik di atas dunia, siapa dia saja, tidak boleh menolong dia bila dia dihukum masuk ke dalam neraka dan tak layak mendapat syafaat. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan malaikat makanan yang disediakan untuk ahli neraka. Di antara disebut di sini ghislin. Ghislin ialah air-air kemaluan, air-air daging, darah dan sebagainya, sekadar najis ahli-ahli neraka yang sangat panas. Ini menjadi minuman dan makanan dia. Di samping dalam ayat yang lain disebut dengan zakum dan lain-lain lagi, makanan-makanan yang sangat menyakitkan. Bukan saja neraka tu sakit, makanan dia pun menyakitkan. Wala la ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak memakannya makanan-makanan itu dan minuman itu malaikat oleh orang-orang yang berdosa, orang yang berdosa yang tidak bertaubat. Allah Ta'ala membuka pintu taubat seluas timur dan barat, seluas langit dan bumi. Tetapi puak-puak ni tak ambil peluang untuk masuk pintu taubat ni. Degil sangat, berasa dia pandai sangat, berasa dia bijak sangat, berasa dia lebih sangat, maka pada muka dia terima hukuman pada hari kiamat kelak. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Aku bersumpah dengan demi apa yang kamu lihat. Yang kamu nampak, sama ada kamu nampak dengan mata, termasuklah nampak dengan menggunakan teropong yang boleh membesarkan segala yang halus, boleh nampak. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang kamu tak nampak, di sana ada makhluk-makhluk yang gaib, malaikat, jin, roh dan lain-lain yang tak boleh nampak dengan teropong, dengan alat apa sekalipun. Tapi makhluk ini ada. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang dapat dilihat dan makhluk yang tak dapat dilihat. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya ia Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita pada hari ini dengan riwayat yang sahih. Laqawlu rasulin karim, ia adalah kata-kata yang disampaikan, diwahyikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, rasul yang sangat mulia. Sudahlah malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah. Mereka buat apa saja yang Allah Ta'ala perintah. Itu seluruh malaikat. Di kalangan seluruh malaikat ni, yang terbaik iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Inilah yang membawa Al-Quran, firman Allah, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan rasulun karim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pilih, bukan orang pilih. Tuhan sendiri pilih. Dipilih dengan tapisan yang sangat halus, yang sangat cermat, yang kita tak mampu nak fikir. Daripada seorang manusia yang dilahirkan di Makkahul Mukarramah, yang jauh daripada tamadun, jauh daripada ahli kitab, jauh daripada segala manusia yang lain, dibersihkan ruh dan jasadnya, dibersihkan dirinya untuk menerima Al-Quranul Karim. Wa ma huwa biqauli syair, dan Quran itu bukan cakap penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sahaja kalangan kamu yang beriman. Kerana di sana ada pemimpin-pemimpin musyrikin yang menuduh bahawa Quran ini adalah syair. Sedangkan orang-orang Arab, orang yang bijak syair, dia tahu syair. Bila orang luar mari mengerjakan haji di Mekah, kerana ibadat haji ini ibadat yang ditunaikan oleh orang Arab dan bukan Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Ibrahim yang buka Mekah ni dia akui adalah bapa rasul-rasul.
dia anggap bapa oleh penganut berbagai-bagai agama. Bukan sahaja orang Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga Yahudi dan Kristian. Termasuklah juga orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Bahkan ada kalangan ahli sejarah perbandingan agama mengatakan, termasuk yang di China, di India, yang jauh itu pun mereka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut dengan bahasa mereka Brahma, Abraham, dengan bahasa mereka memuliakan Nabi Ibrahim. Oleh kerana itu sejak zaman dulu, sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, mereka datang ke Mekah. Ada kalangan mereka ni penyair. Bila pemimpin Mekah duduk keping mengatakan Muhammad baca-baca tu bukan apa syair, mereka dengar, syair lain, ini lain ni, luar biasa. Mereka tahu sendiri, wala biqauli kahin, dan bukan ngecakap pawang, tok bomo yang menjampi, ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum yang ada jampi mereka, jampi serampah mereka. Bila mereka dengar ini bukan jampi, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sahaja kalangan mereka yang mengambil peringatan dan mengambil pengajaran. Mereka dengar. Diriwayatkan ada kalangan yang mengerjakan haji itu, seorangnya dia juga bomo, dia juga penyair. Dia kata, aku reti syair dan aku juga tahu ahab bomo. Nak dengar hak mak. Lalu kalau dia kata Muhammad ni gila ke sakit ke, ada orang kata Nabi ni gila, Nabi ni sakit, mari mimpi tak betul, biar aku tolong berubat dia kalau dia sakit. Lalu dia pergi dekat dengan Nabi, tanya Nabi, wahai anak, dia lebih tua lagi, tolong beritahu ke pakcik apa benda lah, takut anak ada mimpi tak molek ke, dia ganggu dia jin ke, ganggu dia apa. Lalu Nabi membaca Quran. Bila Nabi baca Quran, ini bukan syair, ini bukan japi tok bomo, ini bukan sebarangan cakap, ini adalah firman Allah. Orang yang bersih jiwanya, yang ikhlas, tahu ini firman Allah Ta'ala. Sampai hari ini pun ahli-ahli sains, ada dialog di Rusia, dialog di Eropah, ada ulama-ulama kita yang pergi berceramah di negeri-negeri orang kafir ni, ceramah pada ahli-ahli sains. Berlaku di zaman kita ni ahli-ahli sains yang dengar ayat Quran berkenaan dengan sains, ayat Quran berkenaan dengan laut, Quran berkenaan dengan langit, ayat Quran berkenaan dengan bintang cakrawala. Bila dia baca ayat ini ditafsir, dia ni ahli sains. Lalu tu mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Kerana menyadari ini adalah kalam Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang ahli sains tak boleh nak siapa. Kadang-kadang dia ambil ayat Quran, dia buat kajian sains, buat kajian, ada penemuan betul dengan Al-Quran kata ni. Al-Quran kata ni, ya sungguh betul. Termasuk dalam masalah haram. Hari ni dalam sains pemakanan baru tahulah dari babi ni ada mudarat, bakar ni ada mudarat, berzina ada mudarat, kahwin tak ada mudarat. Baru mereka sedar ini kalam Allah Ta'ala, bukan sebarangan. Tanzilun min Rabbil Alamin, menurunkannya, turunnya, tanzilun, turunnya, min Rabbil Alamin, ya bertuhan semesta alam. Rabb dengan makna Tuhan yang menjadi, yang mentarbih, yang mengurus, yang mengatur perjalanan alam dengan peraturannya, itu makna Rabb. Ilah makna Tuhan yang layak disembah, yang diibadahkan kepadanya. Rabb, Tuhan yang layak, yang menjadi dan mentarbih seluruh alam. Di sinilah malaikat mungkin kita tanya, mar rabbuk, mar rabbuk, bukan ma rabbuka, itu salah. Mar rabbuk, man dengan makna siapa, ma dengan makna apa. Dalam bahasa Arab, ma ni untuk barang, untuk kayu, untuk batu, untuk bukit, itu ma. Ma ni untuk orang, untuk Tuhan, untuk malaikat, untuk makhluk-makhluk yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup. Man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kalau ma tu barang pula dah, Tuhan jadi barang pula dah. Man rabbuk, siapa Tuhanmu. Rabb dengan makna Tuhan yang menjadi, yang menjadikan alam,
yang mengatur alam, yang mengadakan peraturan-peraturan bagi alam. Tuhan bukan sahaja menjadikan makhluknya, termasuklah menjadikan peraturan. Contoh yang paling dekat, ikan. Ada ikan boleh hidup dalam air masing. Kita bawa ke air tawar, pening mampus lalu. Ada ikan boleh hidup dalam air tawar, bawa ke air masing, pening mampus lalu. Ada begitu. Ada yang boleh yang hidup belaka. Ini adalah peraturan yang Tuhan buat. Begitulah manusia, ada halal, ada haram. Halal haram ni peraturan bagi manusia yang kita kena faham. Kalau kita langgar hak haram, samalah dengan kita bawa ikan masing pergi ke air tawar, mati. Begitulah makna bercanggah dengan kejadian. Ini Rabb. Siapa Tuhan yang menjadi, mentarbiyah, mengurus segala peraturan bagi kamu. Di sinilah bila nak semayang, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tiap-tiap semayang waktu, alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan yang menjadikan seluruh alam dengan peraturannya, dengan undang-undangnya. Di sinilah soalan malaikat, man rabbuk? Siapa Rabb? Tuhan yang mencipta, menjadikan peraturan bagi kamu. Walaupun soalan tu budak-budak sekolah kita baca dah soalan ni, boleh jawab mudah dia soalan baca. Walaupun soalan baca tak boleh jawab, kerana jawapannya mengikut apa yang kita yakin di atas dunia ni, apa yang kita imani. Orang yang beriman dijawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku yang menjadi mentadbir, mengurus undang-undang, peraturan dia. Ini hukum hudud tolak. Nak jawab Allah Rabbi macam mana? Ini mana? Rabb. Masuklah hudud kisah ni Rabb. Ni kena faham dia. Mar Rabbuk, orang tu boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau orang tu dia tak apa percaya ke undang-undang Islam ni, tak apa percaya, dia akan jawab, saya ikut orang kata. Orang kata Allah Rabbi, saya pun kata jugalah. Jawab dia lekung kena katok. Kena katok lah jawab dia. Amun tak beriman, tak percaya. Ini dia. Kita kena faham. Ini makna Rabbil Alamin. Tanzilun, menurunkan Quran ini. Turunnya Quran, tanzilun. Dalam bahasa Arab, nazala makna turun. Anzala makna turun. Nazzala makna turun. Nazzala yunazzilu tanzil. Nazala yanzilu nuzul. Anzala yunzilu inzal. Semua makna turun. Tapi perkataan bahasa Arab dengan sabdu nazzala yunazzilu tanzil, menurunkan dengan cara yang sangat tegas. Bila ada sabdu ni, dia makna yang mubalaghah, dengan makna yang tegas. Mudah erti lagi ke? Tanzilun mir rabbil alamin. Sungguh-sungguh menurunkan Quran ni mir rabbil alamin, bertuhan yang mencipta, yang mengadakan peraturan bagi seluruh alam. Wallahu a'lam.